Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Masyita Amiliana binti Mukhsar, nombor matriks BA 25110391 dari kumpulan 4 akan membentangkan konsep insan dalam membentuk pemikiran rakyat Malaysia untuk mengelakkan jenayah. Pada era globalisasi yang semakin mencabar, kadar jenayah di Malaysia dilihat semakin meningkat saban tahun dan ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Antara contoh kes adalah penipuan, kecurian, penyalahgunaan dadah dan jenayah cyber ini telah menunjukkan bahawa nilai kemanusiaan dalam diri individu semakin luntur. Oleh itu, konsep insan memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran individu rakyat Malaysia. Namun, pertanyaannya apakah peranan konsep insan dalam membentuk pemikiran individu rakyat Malaysia agar insan yang berguna, bahagia dan sejahtera justru tidak cenderung ke arah melakukan jenayah. Konsep insan berperanan untuk membentuk pemikiran individu rakyat Malaysia agar tidak cenderung dalam melakukan jenayah. Peranan utama konsep insan adalah membentuk pegangan agama dan nilai moral yang kukuh. Agama merupakan panduan hidup yang mengajar tentang nilai kebaikan, kejujuran, amanah dan tanggungjawab. Beralih kepada huraian yang kedua, di mana konsep insan membantu rakyat untuk membentuk sebuah pemikiran yang matang dan rasional sebelum membuat sebuah tindakan. Dengan adanya konsep insan dalam pemikiran rakyat, ia membantu masyarakat untuk menilai sebuah kesan buruk ataupun kesan baik sebelum melakukan sebuah tindakan secara melulu. Seperti contoh, mencegah diri daripada terlibat dalam jenayah gangsterisme, perlumbaan haram ataupun penyalahgunaan dadah. Dengan adanya nilai pemikiran insan dalam diri setiap individu, ia membantu negara untuk melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai tanggungjawab dalam diri. Seperti mana yang telah dikatakan sebelum ini, di mana konsep insan membantu masyarakat untuk membentuk nilai tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Sikap bertanggungjawab membantu individu untuk membuat sebarang keputusan yang betul dalam kehidupan. Individu akan berusaha untuk mendapatkan rezeki melalui cara yang halal dan sah di sisi undang-undang, di mana kesedaran terhadap tanggungjawab menghalang individu daripada terlibat dalam sebarang kegiatan jenayah. Oleh itu, konsep insan dapat mewujudkan masyarakat yang aman, harmoni dan sejahtera. Bantahan pertama terhadap kenyataan faktor ekonomi sebagai punca utama jenayah pada pandangan yang berbeza, di mana kemiskinan dan pengangguran menyebabkan setengah individu mengalami tekanan hidup yang serius. Kesempitan kewangan boleh mendorong seseorang mencari jalan pintas untuk memperoleh wang dengan cepat, seperti melakukan kegiatan jenayah. Individu yang menghadapi masalah ekonomi lebih berisiko terlibat dalam kegiatan jenayah seperti kecurian dan penipuan. Oleh itu, faktor ekonomi dianggap sebagai penyumbang utama kepada peningkatan kadar jenayah dalam masyarakat. Jawaban balas pertama, di mana faktor ekonomi masih menyumbang kepada jenayah. Seperti yang diketahui, tekanan kewangan boleh menjadi pencetus kepada individu untuk melakukan tindakan jenayah. Tambahan pula, kadar pengangguran dan kemiskinan yang meningkat mempunyai hubungan positif dengan peningkatan kadar jenayah di negara kita. Dan kesempitan hidup mendorong setengah individu yang tidak bertanggung jawab untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan wang, seperti melakukan kegiatan jenayah, perompakan, dan juga kes ragut. Walaupun faktor ekonomi bukan satu-satunya punca, masalah ekonomi meningkatkan risiko jenayah jika tiada sokongan sosial dan didikan moral yang kukuh. Jawaban balas yang kedua, di mana kepentingan nilai moral dalam mencegah jenayah. Nilai moral dan pendidikan sasya memainkan peranan yang penting dalam mencegah jenayah. Banyak kes jenayah remaja yang berpunca daripada kelemahan akhlak dan kurangnya kawalan emosi. Tambahan pula persekitaran sosial yang tidak sihat dan membawa pengaruh negatif turut mempengaruhi penglibatan dalam jenayah. Didikan disiplin, tanggungjawab dan adab perlu bermula dari rumah melalui peranan ibu bapa. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebunya. Jawaban balas yang ketiga, kelemahan akhlak sebagai faktor jenayah. Kemiskinan bukan faktor utama jenayah kerana tidak semua masyarakat yang dilanda kemiskinan ataupun hidup susah terlibat dalam kegiatan jenayah. Malahan, terdapat juga masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap, mempunyai gaji yang tetap tetapi turut terlibat dalam kegiatan jenayah yang khasnya diketahui selaku jenayah kola putih seperti tindakan rasuah, pecah amanah dan penipuan kewangan. Keadaan ini membuktikan bahawa jenayah lebih berkait dengan akhlak yang buruk, sikap tamak dan kurangnya pegangan nilai hidup yang baik. Oleh itu, pembentukan insan yang berakhlak, berintegriti dan bertanggungjawab perlu diperkukuh bagi mengurangkan kadar jenayah dalam negara. Bantahan kedua, di mana teknologi dan media sosial sebagai faktor utama jenayah. Menurut pandangan yang berbeza, di mana kemudahan teknologi dan jaringan internet yang pantas memudahkan berlakunya jenayah atas talian, iaitu jenayah cyber. Sebagai contoh, penipuan dalam talian, penggodaman dan pencurian identiti semakin meningkat. Media sosial juga mampu disalahgunakan untuk melakukan tindak buli cyber dan penyebaran maklumat palsu. Tambahan pula, akses internet yang meluas membuka lebih banyak peluang kepada penjenayah untuk melakukan pencurian identiti rakyat. Teknologi dan media sosial dianggap selaku penyumbang utama kepada peningkatan kadar jenayah pada masa kini. Seterusnya, kita beralih kepada jawapan balas terhadap bantahan yang pertama.
Kemajuan teknologi dan media sosial telah membuka lebih banyak peluang kepada penjenayah untuk menjalankan aktiviti jenayah dengan lebih mudah dan pantas, di mana jenayah cyber seperti pencurian identiti, penggodaman, dan penyebaran berita palsu semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang kian canggih. Media sosial menjadi platform yang sering disalahgunakan untuk tindak buli cyber, eksploitasi kanak-kanak, dan penipuan dalam talian. Dan walaupun teknologi hanyalah alat, ia merupakan kemudahan akses dan penyebaran maklumat yang pantas dapat meningkatkan risiko berlakunya jenayah. Oleh itu, kemajuan teknologi dan media sosial merupakan antara faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah di Malaysia. Kesimpulannya, teknologi memudahkan urusan harian, tetapi penyalahgunaan turut berlaku dan mendorong kepada peningkatan pelbagai bentuk jenayah. Jawapan balas terhadap bantahan yang kedua. Walaupun pihak pembangkang mendakwa bahawa teknologi hanyalah sebuah alat dan bukan punca langsung jenayah, hakikatnya kemajuan teknologi telah menjadikan jenayah lebih kompleks, meluas dan pelaku sukar untuk dikenal pasti. Menurut World 2024, di mana teknologi baharu telah mewujudkan peluang jenayah yang baharu serta memperluaskan sikap jenayah cyber yang sedia ada. Kemudahan teknologi yang dicipta untuk manfaat masyarakat turut dieksploitasi oleh penjenayah bagi melaksanakan aktiviti jenayah dengan lebih pantas, mudah dan berkesan. Platform media sosial yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi sering disalahgunakan untuk penipuan dalam talian, peras ugut cyber, penyebaran maklumat palsu dan pemerdagangan manusia. Oleh itu, teknologi bukan sekadar alat yang neutral, sebaliknya kemajuan teknologi turut memperluaskan peluang dan meningkatkan skala pelaksanaan jenayah pada era digital. Kesimpulannya, membina insan berintegriti mengatasi segala faktor luaran dalam usaha membanteras jenayah. Kejayaan model insan memerlukan sinergi padu antara keluarga, pendidikan, masyarakat dan kerajaan. Oleh itu, mari kita jadikan penghayatan konsep insan sebagai agenda nasional demi negara yang aman, maju dan lestari.